إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Surah Al-Baqarah ayat 185, yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka gantilah sebanyak hari yang tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan cukupkanlah bilangan puasa, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bersempena sambutan nuzul Quran pada 17 Ramadan semalam, khatib akan membicarakan khutbah bertajuk Peristiwa Bersejarah 17 Ramadan. Ayat 185 surah Al-Baqarah memeriahkan sejarah penurunan Al-Quran. Berlaku dari dua peringkat. Peringkat pertama pada 17 Ramadan tahun ke-41 daripada kebetulan Nabi SAW. Al-Quran telah diturunkan sekaligus 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Peringkat kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bermula ketika baginda beribadah di Gua Hira. Diturunkan secara beransur-ansur mengikut suasana dan keperluan, mengambil masa 23 tahun. Matlamat utama Al-Quran diturunkan ialah sebagai petunjuk kepada manusia. Allah menghubungkan kisah penurunan Al-Quran ini dengan ibadah berpuasa. Allah menekankan prinsip-prinsip utama syariat yang menghendaki kemudahan kepada manusia. Bahkan Allah tidak menghendaki kesukaran kepada manusia. Digambarkan dengan membolehkan manusia yang menghadapi masalah seperti ditimpa sakit ataupun kesukaran bermusafir menggantikan puasa mereka pada hari lain. Manusia sewajarnya berusaha memudahkan dan berusaha menggembirakan sesama manusia, dan jangan sekali-kali menyusahkan sesiapa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 17 Ramadan turut mencatatkan satu lagi sejarah. Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah berlakunya Perang Badar, pertempuran berskala besar yang pertama antara pihak Islam Madinah dengan pihak Quraisy Mekah. Dengan penentuan ilahi, tentera Islam dengan bilangan 313 orang berjaya menewaskan tentera Quraisy berjumlah 1000 orang. Malah berjaya membunuh beberapa orang ketua Quraisy, termasuk salah seorang musuh utama Rasulullah SAW, Amru ibn Hisham, yang lebih dikenali dengan nama Abu Jahal. 17 Ramadan merupakan tarikh yang sangat bersejarah dalam takwim Islam. Berlakunya peristiwa berbentuk gaib, yaitu penurunan Al-Quran
dan peristiwa kemenangan umat Islam secara zahir melalui perang Badar. Al-Quran diturunkan untuk membina takwa yang mengukuhkan kekuatan dalaman ummah, sementara kemenangan dalam perang Badar diperolehi melalui hasil daripada takwa yang berjaya dibina. Kemenangan umat Islam dalam perang Badar memberi isyarat kepada suku lain bahawa kuasa baru telah bangkit di semenanjung Arab, juga meningkatkan pengaruh Nabi Muhammad SAW sebagai ketua masyarakat Madinah. Kemenangan di Badar telah mendorong lebih ramai suku Arab tempatan memeluk Islam dan semakin ramai memilih mahu berpakat dengan umat Islam Madinah. Sesungguhnya perang Badar berperanan sebagai pembangkit kepada perkembangan Islam secara lebih besar. Umat Islam wajib mengambil pengajaran daripada dua peristiwa penting 17 Ramadan untuk menjaga iman dan takwa jika mahu mencapai kejayaan. Apabila iman dan takwa mula longgar, kekuatan yang dimiliki akan bertukar menjadi lemah dan menjadi penyebab kepada ketewasan. Pada tahun ketiga Hijrah, 9 bulan selepas kemenangan umat Islam di Badar, berlaku perang Uhud. Kesilapan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam perang Uhud adalah dijadikan pengajaran. Tentera Islam yang pada perkiraan awalnya mempunyai kekuatan 1000 orang, hanya tinggal 700 orang. Kerana semasa perjalanan ke medan Uhud, seramai 300 orang berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay, ketua puak munafik. Tentera Islam memperoleh kejayaan awal menggoyahkan tentera Quraisy. Malangnya, kemenangan awal telah mendorong sebahagian besar pasukan pemarah ingkar kepada perintah Rasulullah SAW. Mereka turun meninggalkan Bukit Uhud untuk berebut-rebut mengambil harta rampasan perang. Sebaik melihat tentera pemerintah Islam meninggalkan tempat strategik di Bukit Uhud, Khalid bin Al-Walid, ketua tentera berkuda Quraisy, bertindak balas mengelilingi bukit, melakukan perang hendap dan mengepung tentera Islam. Tentera Islam menjadi kucak-kacir dan ramai yang terkorban, membolehkan Abu Sufyan mengisytiharkan kemenangan pihak Quraisy. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada umumnya ramai pihak terlalu riak atau terlalu gerung dengan kekuatan yang diasaskan kepada jumlah, sedangkan tanpa pertolongan Allah, kekuatan yang berasaskan jumlah tidak membawa sebarang erti. Semasa peperangan Hunain pada tahun ke-8 Hijrah, seramai 10,000 orang tentera Islam memerangi dua puak kecil penentang Islam. Kerana bilangan yang ramai, tentera Islam merasa bongkak dan takbur. Lalu Allah menguji tentera Islam dengan tipu helah musuh, sehingga berlaku kacau bilau dan ramai tentera Islam melarikan diri. Terpaksa berundur dan mengatur semula strategi sebelum Allah memuliakan kemenangan. Allah mencela sifat bongkak dan takbur tentera Islam semasa perang Hunain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رجبت ثم وليتم مدبرين. Surah At-Taubah ayat 25. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, mencapai kemenangan dalam banyak peperangan. Dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu pada waktu kamu merasa bangga kerana jumlah kamu yang banyak, maka jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak memberi manfaat kepada kamu, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kamu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sempena tarikh sejarah 17 Ramadan, mimbar menyeru para jemaah dan ummah kepada perkara-perkara berikut. Pertama, mendalami isi kandungan Al-Quran untuk dihayati dan diamalkan, dijadikan panduan asas agar insan tidak tergelincir ketika melaksanakan berbagai peranan yang dikurniakan oleh Ilahi dan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh ummah. Mulakan hidup harian dengan membaca walaupun sepotong ayat Al-Quran bersama maksudnya agar mendapat berkah, rahmat, petunjuk dan perlindungan Ilahi. Yang kedua, menyelami dan mengamalkan semangat tentera Islam semasa perang Badar yang kekuatannya terbina atas sifat iman dan takwa. Yang ketiga, mengenal pasti dan tidak memberikan kepercayaan kepada golongan munafik yang bersifat gunting dalam lipatan. Yang keempat, tidak hilang pedoman ketika diberikan sesuatu jawatan dan tidak hilang tumpuan ketika melaksanakan sesuatu tugas disebabkan gangguan
tarikan kebenaran hingga mengakibatkan kemenangan bertukar kepada ketewasan, seperti yang berlaku dalam perang Uhud. Yang kelima, jangan terlalu cepat bersifat bongkak dan sombong dengan memiliki jumlah yang ramai, kerana jumlah yang ramai belum menjamin kemenangan. Sesungguhnya kemenangan itu kurniaan kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang memiliki iman dan takwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.